Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower FB Soleha Mat Taha. Agak silau ke? Okey, ada siapa petang ni yang menemani live Soleha? Boleh tolong share, boleh tolong kongsikan laju-laju Soleha punya link FB Live pada petang ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-358. Alhamdulillah. Tajuk hari ini adalah tanda-tanda hati sudah busuk. Apakah tanda-tandanya? Jom dengarkan perkongsian Soleha sekejap lagi. Tapi jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa agar Allah memberkati dan merahmati majlis ilmu kita pada petang ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Kenapa suara serak-serak? Tak serak lah. Soleha dok cover suara ni. Kalau Soleha cakap macam biasa, agaknya dengar satu apartmen ni. Okey. Apakah tanda-tanda hati manusia tu sudah busuk? Okey, Soleha nak share dengan anda bagaimana kalau hati kita ni sudah sakit, sudah busuk, sudah tenat. Apakah tanda dia? Okey, yang pertama, orang yang hati dia busuk, dia tak suka tengok kejayaan orang lain. Dia tak suka tengok kebahagiaan orang lain. Dia tak suka tengok orang lain hidup gembira. Dia tak suka tengok orang lain hidup dalam keadaan tenang. So, ini adalah tanda-tanda hati kita yang sudah busuk. So, adakah dalam diri kita terpalit hati yang sudah busuk ni? Kita cek balik sama-sama. Adakah kita setiap hari telah banyak beristighfar? Adakah kita setiap hari memperbaiki amal ibadah kita, memperbaiki akhlak dan adab dalam diri kita? So, kita cek balik. Sebab manusia pada zaman ini sangat-sangat tenat, hatinya sudah busuk, hatinya sudah sakit, hatinya perlu dirawat. So, kita hendaklah rawat hati kita dengan kadar yang segera supaya hati kita tak semakin orang kata mati, hati kita tak semakin terus mereput dan hancur. So, kalau kita tak nak hati kita hancur, kita tak nak hati kita ni berulat, kita kena repair dan selalulah memperbanyakkan, mendekatkan diri kita dengan Allah. So, kita cek, adakah hati kita ni sudah busuk? Kita tak suka tengok orang gembira, kita sakit hati, kita rasa kalau boleh tak nak tengok orang gembira, kita nak tutup mata je. Nak tutup mata je. Tak nak tengok orang lain gembira. Tak nak tengok, tak nak tahu kisah kejayaan orang lain pun. So, itu adalah tanda hati kita sudah busuk. Okey, yang kedua, tanda-tanda hati yang sudah busuk adalah kita selalu cari salah orang. Ada je yang tak kena di mata kita. Ada je yang kita tak puas hati dengan dia. Kalau tengok muka dia rasa macam berapi je. Rasa macam nak tumbuk-tumbuk je dia tu. Tu tandanya hati kita sudah busuk. Kita tak senang dengan orang. Kita rasa macam geram je dengan orang. So, kita merasakan diri kita seorang je betul. Aku seorang je betul. Orang lain semua salah. So, itu adalah tanda hati yang sudah busuk. So, kita kalau ada perasaan macam tu dengan orang lain, kita kena cek hati kita, kita kena repair hati kita kena ubat hati kita dan rawat hati kita daripada terus berulat, daripada terus reput dan hancur. So, kalau hati kita dah tak ada, macam mana kita nak rasa kasih sayang Allah? Macam mana kita nak rasa rindu pada Rasulullah? So, cek balik hati kita. Muhasabah diri selalu. Cek mana yang tak kena. Amal aku
Dah banyak ke belum ilmu pengetahuan aku? Ada tak aku selalu upgrade setiap hari? Ada tak aku selalu tambah setiap hari? So, cek hati kita. Okey, yang ketiga, tanda-tanda hati yang sudah busuk adalah tidak bagi ruang kepada orang lain untuk berkata, tak nak bagi orang lain bercakap, tak nak bagi orang lain bersuara, dan kita rasa segala keputusan tu mesti semuanya di tangan kita. Kita tak nak dengar cakap orang lain. Sebab tu, orang yang sentiasa hati dia baik, hati dia lembut, dia adalah seorang yang pendengar yang baik, good listener. Kalau kita ni, hati kita nak selalu dekat dengan Allah, selalu check dan repair. Jangan kita sakitkan hati orang lain. Jangan kita dengki dengan rezeki orang lain. Jangan kita nak condemn seorang-seorang. Jangan kita nak bolot dan tamak seorang-seorang. Jangan kita mementingkan diri, jadi seorang yang selfish. No, tak nak macam tu. Sebab akhlak dalam diri kita, hati kita ni, kita kena selalu perbetulkan. Kita kena bagi orang lain bersuara juga. Sebab mungkin mana tahu pendapat dia adalah lebih bernas, pendapat dia boleh diterima pakai, pendapat dia boleh memajukan tim kita, boleh memajukan syarikat kita, boleh memajukan kita punya dakwah. So, kita dengar. Sebab kita tak tahu, mungkin apa yang dia fikir tu tak terjangkau oleh di akal fikiran kita. Tetapi rupanya kita ada seseorang yang sangat kreatif, sangat ada pendapat yang bernas, luar biasa, brilliant. So, kita ada masanya kena dengar cakap orang. Ada masanya kita tundukkan ego kita. Jangan kita rasa kita hebat seorang diri, tetapi selalulah muhasabah diri. Cek hati kita. Okey, yang seterusnya, tanda-tanda hati kita ni sudah busuk adalah kita selalu pandang rendah dekat orang lain. Kita rasa diri kita je bagus. Aku je yang selalu dapat hadiah. Aku je yang selalu nak menang. So, kita, kalau hati kita ni betul lah selalu nak dekat dengan Allah, kalau betul lah hati kita ni sihat, hati kita ni baik, iman kita ni sentiasa up, kita hendaklah selalu merendah diri, selalu humbleness. Jangan kita pandang hina dekat orang lain. Sebab orang yang kita pandang hina tu, belum tentu pengakhiran dia adalah hina. Tak semestinya. Sebab mana tahu, orang yang kita pandang hina tu, itulah orang yang akan Allah jemput masuk ke dalam syurga. Sebab itu kita jangan judge orang. Kita jaga niat kita. Kita jaga prasangka kita. Kita jaga hati kita. Jangan ada perasaan busuk hati. Buang jauh-jauh. Tak nak ada macam tu. Okey, yang seterusnya. Kita kena cek. Adakah dalam diri kita ada tanda-tanda seperti ini yang mana hati kita semakin busuk, selalu pertikai niat orang, selalu cakap orang buat ni salah, tak nak dengar pendapat orang, tak nak raikan pendapat orang. So, dekat sini, kalau kita hati kita baik, hati kita sihat, kita kena raikan pendapat semua orang. Jangan berbalah, jangan berdebat, jangan bergaduh. Tunjukkan akhlak kita ni seperti akhlak Rasulullah SAW. Rasulullah tak pernah bergaduh. Rasulullah sentiasa menghormati bangsa-bangsa lain, agama-agama lain. Rasulullah tak pernah mengeji. Rasulullah tak pernah menyalahkan, tetapi Rasulullah memperbetulkan. Kalau dia tahu ada pihak yang salah, Rasulullah mengajak ke arah kebaikan. Inilah dakwah. Bukannya bila kita dakwah ni, lagi kita nak cari salah orang, lagi kita nak jatuhkan orang, lagi kita nak condemn orang. Bukan macam tu. Sebab dakwah ni adalah menyampaikan dan juga dakwah ni adalah mengajak. Kalau kita tak boleh nak ajak orang buat baik, itu namanya hati kita sedang busuk. Hati kita ni penuh dengan nanah. Hati kita ni penuh dengan kekotoran. So, ubahlah. Jangan terus hati kita ni terus sakit. Hati kita ni terus bernanah. Okey, yang seterusnya. Tanda hati kita ni sudah busuk adalah kita susah nak minta maaf dengan orang. Ego dalam diri kita ni sangat-sangat tinggi. Nak minta maaf susah. Nak mengaku kesalahan susah. Dan memang jelas kita ni memang salah. Tetapi kenapa kita tak nak mengaku salah kita? Kita rasa macam ego terlampau tinggi. Ego menguasai diri kita. Diri kita sangat-sangat sombong. Sebab tu, kalau hati kita ni memang sudah busuk, kita susah nak maafkan orang, kita suka berdendam, kita suka bergaduh, kita suka nak menyalahkan orang. So, inilah mana akhlak yang baik yang kita nak tonjolkan. Kata kita nak berdakwah, tapi masih ada lagi penyakit hati dalam diri kita. Kalau betul lah kita nak berdakwah, bermulalah
dakwah untuk tarbiyah diri kita, dakwah untuk ubah diri kita dahulu, and then bila kita mengajak untuk ke arah kebaikan, automatik orang lain pun suka dengan cara kita, orang lain pun suka berkawan dengan kita, orang lain pun suka dengan circle kita, insya-Allah. Dan yang terakhir, tanda-tanda hati manusia ni sudah busuk adalah suka sangat menabur fitnah, suka sangat menyebarkan aib, suka sangat menjatuhkan sesuatu hukum tanpa siasat, tanpa tabayun. Islam adalah agama yang indah. Islam adalah agama yang mudah. Kalau kita betul lah ada hati yang baik, kita takkan menuduh seseorang tanpa bukti. Kalau betul pun dia salah, kita tak patut sebarkan aib dia. Sepatutnya kita tegur dengan cara berhikmah. Rasulullah tak pernah sebarkan aib sesiapa, malah sebolehnya Rasulullah nak tutup, nak jaga umat yang bersalah tu supaya Allah ampunkan dosa dia. Rasulullah tak pernah sebarkan aib orang. Sebab Rasulullah tahu, mana tahu hamba Allah itu adalah penghuni syurga yang terpilih, di mana dia sempat bertaubat, dia sempat buat baik, dia sempat husnul khatimah, pengakhirannya baik yang Allah terima segala kebaikan dia walaupun sekelumit sahaja, tetapi kerana dia memiliki hati yang sangat baik, maka Allah masukkan dia ke Jannatul Firdaus. Sebab tu kita tak boleh nak kata aku pakai tudung labuh, aku tutup aurat, aku dah tentu masuk syurga. Tak. Sebab pengakhiran kita ni belum tentu lagi bahawa kita ni akan terpilih masuk syurga. Sebabnya ada orang buat maksiat sekarang pun, tapi dia sempat bertaubat, dia sempat minta ampun dengan Allah sungguh-sungguh, maka Allah ampunkan dosa dia. Walaupun masa silam dia penuh dengan dosa, tetapi Allah tu, Allahu ya Ghafur, Allah Maha penerima taubat, Allahu ya Tawwab, Allah Maha pengampun, Allah Maha penerima taubat. So contohilah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Okey, adakah anda rasa perkongsian Solehah petang ni bermanfaat untuk anda? Kalau bermanfaat, boleh share dan kongsikan di wall anda. Boleh hadam dan resap di dalam hati bahawa ya Allah, kurniakanlah aku sekeping hati yang sihat. Ya Allah, kurniakan aku sekeping hati yang sentiasa mendambakan kasih sayang-Mu. Ya Allah, kurniakan aku hidayah dan taufiknya hinggalah ke hari akhirat, insya-Allah, hingga nafas kita yang terakhir. Okey, saya doakan agar anda semua sentiasa beroleh rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, dipelihara imannya, sentiasa baik sesama manusia sangkaan hatinya, dan insya-Allah Allah masukkan kita ke Jannatul Firdaus, syurga yang terindah dan tertinggi, insya-Allah. Amin ya Allah ya Mujib. Okey, sekian sahaja perkongsian Solehah petang ni. Berjumpa lagi esok, insya-Allah, di masa yang akan ditetapkan kemudian. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.